bersama dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Intan. Ya, jadi kita terus saja perkenalkan tetamu undangan kita pada hari ini. Itu sebelah sisi kanan saya, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Siti Arfah binti Haji Muhammad Taha, itu Pegawai Pelajaran Agama. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan kita, iaitu Yang Mulia Dayanku Nur Syara Wazna binti Pengira Haji Suhaili, iaitu Pegawai Tugas Khas tingkat 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan juga bersama dengan kita Tuan Zul Helmi bin Ajak, itu seorang pelatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga orang tamu kita yang telah pun hadir ke studio Ramai Pagi ini ya, untuk sama-sama berkongsi mengenai dengan satu projek, iaitu projek pengupayaan asnaf zakat atau secara ringkasnya PROPAS ya. Baik, sebelum kita membincangkan mengenai dengan penubuhan pusat kemahiran asnaf yang dikendalikan oleh bahagian PROPAS ini, Jabatan Urusan Zakat Wakaf dan Baitul Mal, yang baru-baru ini telah dirasmikan. Mungkin ada baiknya untuk kita ni ketahui lebih lanjut apa sebenarnya PROPAS ini dan apakah antara perkhidmatan yang diberikan melaluinya, bersama dengan Puan Hajah Siti Arfah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terlebih dahulu sukacita pihak Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi yang bersedia memberi ruang dan kesempatan untuk memberikan bagi kami berkongsi sedikit sebanyak mengenai PROPAS. Untuk makluman semua, PROPAS adalah singkatan bagi Program Pengupayaan Asnaf Zakat, yang mana bagi tujuan penelitian semula ke atas skim-skim bantuan melalui agihan zakat yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Majlis Ugama Islam yang boleh dikembangluaskan melalui usaha-usaha yang sustainable selaras dengan hukum syarak. Dan juga PROPAS mula diwujudkan pada tahun 2007 dan ia dilaksanakan bagi memperkasakan lagi penggunaan dan pengagihan wang atas usaha untuk mengupayaan asnaf fakir, miskin dan mendorong mereka untuk berdikari dan berusaha. Dan ia juga dilaksanakan program-program berdaya tahan dan komprehensif dalam bidang teknikal dan vocational supaya asnaf memperolehi ilmu kemahiran, menjadi terlatih dan berkemahiran, seterusnya membuka peluang pekerjaan dan perniagaan. Dan PROPAS juga telah melaksanakan 5 program latihan kemahiran dengan kerjasama beberapa rakan strategik, antaranya program pembangunan belia yang dijalankan pada tahun 2007 dan ia juga dikendalikan bersama Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program kedua ialah program perantis yang dijalankan pada tahun 2012. Ia dijalankan dengan meletakkan asnaf zakat ke syarikat-syarikat swasta untuk dilatih dan dibimbing dalam bidang pekerjaan yang dipilih. Dan program ketiga yang dijalankan ialah projek pertanian yang berlangsung pada 2018. Dan seterusnya program penghantaran peserta ke Institut Kemahiran Baitul Mal Malaysia yang dijalankan pada tahun 2018. Dan program penghantaran program ke Institut Kemahiran Baitul Mal ini adalah rentetan daripada program terhasil dari kesepakatan mesyuarat pegawai-pegawai kanan SOM yang ke-42 bagi pertemuan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam. Dan program yang terkini yang dijalankan pada tahun 2025 ini ialah mengendalikan program kemahiran keusahawanan dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam. Begitulah secara ringkas mengenai PROPAS dan program-program yang telah dan sedang dijalankan pada ketika ini. Ya, Alhamdulillah ya, kalau kita dengarkannya menerusi yang telah dikongsikannya oleh Puan Hajah Siti Arfah, di mana PROPAS telah pun melaksanakan 5 program latihan kemahirannya dengan kerjasama rakan strategi. Ya, Alhamdulillah. Dan seterusnya ini kita akan menaikkan
menaikkan lagi soalan kepada Puan Ajaya. Jadi Puan, kalau kita bercakap mengenai dengan program ini, siapakah antara sasaran yang boleh menyertai program-program Profas dan juga bagaimana pihak pelaksanaan mengenai pasti ya orang-orang yang boleh menyertai program ini yang ditawarkan dan apakah antara syarat-syaratnya? Mungkin boleh dijelaskan kepada penonton kita. Alhamdulillah. Terima kasih atas soalannya. Adapun syarat bagi menyertai program-program yang dijalankan oleh Propas, hendaklah pemohon itu adalah sebagai penerima agihan zakat yang berdaftar di Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Sama ada penerima itu sendiri yang berkeinginan untuk mengikuti program ataupun tanggungan mereka, sama ada suami atau isteri dan anak-anak penerima. Dan hendaklah pemohon itu berkelayakan dan berkeupayaan dari segi fizikal dan serta mempunyai tingkat kesungguhan yang tinggi dan betul-betul berminat untuk menyertai program. Dan asnaf zakat yang Propas tangani ini adalah dari kalangan asnaf fakir dan miskin sahaja. Dan sebagai tambahan, bahagian Propas juga akan mengenal pasti asnaf zakat yang ditawarkan untuk mengikuti program-program Propas yang dijalankan melalui nama-nama yang disokong daripada permohonan agihan zakat di dalam mesyuarat mengeluarkan wang zakat Majlis Ugama Islam Brunei. Begitulah antara tata cara bahagian Propas untuk mengenal pasti pemohon yang berminat untuk mengikuti program yang dijalankan. Baik, telah pun dikongsikan ya kepada kita satu kelebihan bagi projek Propas ataupun projek pengupayaan asnaf zakat berkenaan ya Puan ya. Dan untuk seterusnya seperti yang difahamkan, pusat kemahiran asnaf adalah pusat yang baru pertama kali ditubuhkan. Mungkin dapat Dianku Junjung terangkan sedikit mengenai objektif penubuhan pusat ini dan apa fungsinya kepada asnaf zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya. Adapun rancangan bagi menubuhkan satu pusat kemahiran sebagai pangkalan asnaf fakir miskin untuk menjalani latihan, bimbingan dan operasi merupakan inisiatif terkini Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal melalui bahagian Propas untuk memperkasa lagi bantuan perbekalan ilmu pengetahuan dan kemahiran khususnya dalam bidang keusahawanan dan bimbingan perniagaan. Selari dengan pelaksanaan program kemahiran keusahawanan, buat pertama kalinya Alhamdulillah sebuah pusat kemahiran asnaf ditubuhkan dan dirasmikan pada 31 Julai 2025 yang lalu. Penubuhan dan pelaksanaan program ini adalah di bawah kolaborasi dan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam, iaitu merupakan satu pendekatan terkini dalam usaha menangani asnaf fakir miskin yang dilaksanakan dengan menggunakan ejen pakar sebagai penyedia perkhidmatan, latihan dan kemahiran, penyelia urus tadbir dan pemantauan. Fungsi Pusat Kemahiran Asnaf ini adalah sebagai platform asnaf zakat untuk menjalani latihan kemahiran keusahawanan sekaligus bagi menyelia modul-modul latihan, kemahiran secara praktikal dan penyediaan ruangan inkubator atau marketplace bagi menjalankan urus niaga dengan pemantauan dan bimbingan dari mentor dan tenaga pengajar. Adapun objektif bagi Pusat Kemahiran Asnaf ini adalah yang pertama, modal insan kamil. Modul latihan yang mengandungi program-program mandatori pembangunan diri akan membentuk kepribadian, minda dan jati diri peserta dengan ditunjangi nilai-nilai kerohanian dan tauhidik yang menggalakkan kemandirian, produktiviti dan rasa tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan komuniti. Objektif kedua, berkemahiran tinggi yang menyediakan fasilitator yang profesional dan kompeten serta kemudahan logistik merangkumi bilik darjah, inkubator latihan, makmal kemahiran dan klinik pemantauan. Objektif ketiga iaitu usahawan berjaya, mewujudkan pelbagai modul dan bengkel latihan, kemahiran praktikum bagi melahirkan usahawan dan asnaf yang mandiri. Manakala objektif keempat, berkerjaya dan berpendapatan. Pusat Kemahiran Asnaf menganjurkan ruang pasar atau marketplace dan menyediakan latihan praktikum untuk mempertingkatkan keupayaan diri. Dan terakhir, dari penerima zakat kepada menjadi muzaki. Melahirkan asnaf fakir miskin yang berjaya diupayakan menerusi program keusahawanan dan bimbingan, perniagaan yang intensif, lengkap dengan penyediaan tempat pembelajaran dan operasi, serta ruang marketplace tersendiri boleh mencapai kejayaan menjadi muzaki.
Ya, Alhamdulillah Auda. Itu telah pun kita ikuti bersama ya mengenai dengan objektif pusat kemahiran asnaf dan juga program latihan kemahiran keusahawanan yang telah pun dijelaskan ya oleh Yang Mulia Dayangku Nur Syarah. Jadi soalan seterusnya ini kita tujukan ya kepada Dayangku Nur Syarah Wazna di mana mengenai dengan program yang baru diperkenalkan iaitu program kemahiran keusahawanan asnaf zakat. Bagaimana pula pihak pelaksana mengendalikannya dan apakah antara modul latihan yang diberikan dan apakah antara hala tuju pelatih-pelatih program setelah tamat latihan. Mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi ni. Dayangku silakan. Bagi memastikan komitmen Juzwab dalam mendokong matlamat kedua Wawasan Negara 2035 iaitu kualiti kehidupan yang tinggi, Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi Pelan Strategik Kementerian Hal Ehwal Agama 2025-2029 dalam Teras Strategik 5, penerokaan peluang pembangunan ekonomi yang dinamik telah menggariskan pengukuhan sosioekonomi umat sebagai objektif strategiknya dan mensasarkan peningkatan jumlah penerima bantuan modal keusahawanan yang berjaya diupayakan. Inisiatif bagi memperkasa program-program pengupayaan di bahagian Propas dikembangluaskan lagi dengan pelaksanaan program kemahiran keusahawanan asnaf zakat. Jadi program kemahiran keusahawanan ini adalah program inklusif yang merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, bengkel latihan 90 hari merupakan latihan teori dan praktikal atau work-based training, iaitu satu pendekatan kepada ilmu dan budaya keusahawanan. Pelatih akan mempelajari bisnes startup, cash flow, pembentukan dan penjenamaan dan sebagainya. Fasa kedua iaitu fasa praktikal dan mentorship juga mengambil masa selama 90 hari di mana ia diisikan dengan latihan praktikal menjalankan perniagaan, menerusi pemantauan pemasaran dan urus niaga. Dan terakhir adalah fasa evaluation dan pemantauan secara bermentor. Fasa ini pelatih akan diberikan skim agihan bantuan modal berusaha dari peruntukan kumpulan wang zakat bagi pelatih yang dinilai layak dan memenuhi kriteria keusahawanan. Baik, untuk seterusnya bagaimana pula dengan kaedah ataupun pendekatan yang diambil melalui pelaksanaan Propas yang menjurus supaya asnaf zakat itu boleh mencapai hala tuju yang digariskan atau dapat mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik? Alhamdulillah, setakat ini selain program pengupayaan teknikal dan vocational, peserta Propas juga turut diserap untuk mengikuti program pengayaan dalam aspek keugamaan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Yang mana di dalam program pengayaan ini antaranya ialah program pembangunan diri yang dilaksanakan untuk memperkasa nilai integriti dan syakhsiah asnaf untuk membentuk perubahan minda serta meningkatkan kesedaran dan komitmen terhadap program yang diikuti. Program ini lebih kepada untuk memberikan suntikan semangat kepada peserta. Bagi program kemahiran keusahawanan yang masih berjalan ketika ini, latihan program dan bootcamp telah pun dijalankan pada bulan Februari 2025 yang lalu. Dan ia bertujuan untuk mengungkap potensi diri, meningkatkan motivasi dan memberikan suntikan keugamaan melalui pendekatan kerohanian dan pembangunan spiritual. Dan program ini juga menampilkan penceramah agama dan motivasi dari Pusat Dakwah Islamia, Kementerian Pendidikan dan NGO sebagai pendekatan self-reflex kepada pengenalan potensi diri kepada setiap peserta. Iya, Alhamdulillah. Dan juga ni kita difahamkan akan ada satu tayangan video yang akan kita saksikan bersama. Jadi kita ikuti bersama video ini. Nama aku Muhammad Abdul Rafiq bin Haji Kasih. Harapanku semasa menyertai ini untuk menimba ilmu dan pengalaman dan mengembangkan bakat. Baik, sebentar lagi kita akan saksikan bersama tayangan video bagi latihan pra-program di yang telah pun dikongsikan oleh Puan Hajah sebentar tadi. Jadi mungkin kita dapat saksikan bersama.
Baik, telah yang telah pun kita saksikan bersama ya, dan juga di pagi ini turut hadir bersama kita pada hari ini. Dari tadi sudah kita dikongsikan tapi belum lagi berkesempatan untuk bertanyakan kepada narasumber kita ya yang mana akan mengongsikan kita. Soalannya mudah saja. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba bertanya dulu. Baik, kita bersama dengan salah seorang pelatih program kemahiran keusahawanan Asnaf Zakat, iaitu Awang Zulhilmi bin Ajak. Mungkin dapat Awang kongsikan kenapa berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan mungkin apa harapan setelah menamatkan program ini? Saya memilih bidang keusahawanan khususnya kulineri untuk mengubah nasib diri dan keluarga daripada bergantung sepenuhnya kepada bantuan. Dengan berniaga, saya dapat memanfaatkan kemahiran yang dipelajari menjana pendapatan sendiri serta memberi sumbangan kepada masyarakat. Harapan saya selepas menamatkan program ialah mengembangkan perniagaan secara teratur, meningkatkan pendapatan memberi peluang pekerjaan kepada orang lain, berdikari sepenuhnya dan menyumbang semula kepada masyarakat sebagai tanda kesyukuran. Ya, alhamdulillah ya. Dan gembira rasanya juga ya kita ni dapat ya mendengarkan perkongsian juga secara ringkas ya oleh Awang Zulhilmi, di mana beliau memilih ya bidang keusahawanan khususnya dalam bidang kulineri ya. Baik, kita ada satu video yang kita saksikan bersama, jadi kita akan ikuti bersama video ini. Oke, nama aku Muhammad Abdul Rafi bin Haji Kasih. Harapanku semasa menyertai ini untuk menimba ilmu dan pengalaman dan mengembangkan bakat. Itulah sama selepas menyertai program ini, aku harap dapat untuk menjadikan diriku lebih bersedia untuk menghadapi dunia keusahawanan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anizuddin bin Muhammad Hanif. Harapan saya untuk menjoin program ini untuk mencari pengalaman baru and then untuk meningkatkan skill dan kemahiran diri and untuk mengubah masa depanku. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Jumat. Saya ingin mempelajari ilmu di program ini dan ingin memahami tentang keusahawanan. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Ajak. Harapan saya mengikuti program ini untuk membantu diri dan untuk membantu family serta menimba ilmu daripada program ini untuk memajukan akan datang. Itu saja. Nama saya Muhammad Azman bin Haji Awang Besar. Harapan saya dalam program ini meningkatkan skill peribadi, mempelajari ilmu keusahawanan, semoga berjaya dalam masa akan datang, InsyaAllah. Nama saya Muhammad Davis Rafi Mansyah. Harapan saya untuk join program ini untuk meningkatkan skill pastry dan suatu hari nanti saya boleh membuka bisnes di masa depan. Nama saya Sarana alias Noafi Faizati binti Kasim. Harapan saya selepas mengikuti program ini semoga berjaya dan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan dan mencapai apa yang sepatutnya saya miliki selepas ini, terutama dalam keinderaan lah, dan juga dapat menyumbangkan kewangan keluarga. Nama saya Siti Nuryani binti Abdurrahman. Harapan saya dalam keusahawanan ini semoga saya bisa mempelajari banyak lagi ilmu tentang produk yang saya akan pelajari nanti selama 6 bulan lah macam itu. Okay, nama saya Pengiran Nuraini binti Pengiran Sabli. Harapan saya masuki kursus latihan ini adalah untuk dapat menambah ilmu. Satu yang saya harapan dari kursus ini untuk mendapatkan van.
Dan kalau ada untuk lepas kami kursus 6 bulan ini, kira untuk saya mau untuk lepas satu membuat kafe online di rumah. Itu sajalah harapan saya paling mana-mana lah, bina tu lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Dayang Hasfaizah binti Haji Abu Bakar. Harapan saya untuk mengikuti program ini untuk menstabilkan kewangan, menambah pengetahuan baru dan untuk berjaya lah. Itu saja. Nama saya Masrina Wati binti Haji Abu Bakar. Harapan saya mengikuti program ini untuk menambah ketapadan sama ingin berjaya di masa akan datang, untuk menambah lagi dapat menolong keluarga lagi lah. Nama saya Nur Najati binti Ahmad. Harapan saya dalam bidang ini adalah mempelajari hal baru dan mendalami dalam bidang-bidang dan program ini. Baik, demikianlah ya pelatih-pelatih yang mengikuti program keusahawanan berkenaan. Kita sokong mereka ini dan juga berikan tahniah juga kepada mereka ya, berani untuk mencuba dan menceburi di dalam bidang perniagaan ini. Untuk berdikari ni. Betul sekali Muhammad, dan kita mendoakannya mudah-mudahan mereka ni akan terus berjaya dan mencapai impian yang mereka impikan ya. Apa terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Siti Arfah binti Haji Muhammad Taha, itu pegawai pelajaran agama, dan juga kepada Yang Mulia Adayanku Nur Syara Wazna binti Pengarah Haji Suhaini, iaitu pegawai tugas-tugas khas tingkat 2, dan juga kepada Yang Mulia Awang Zulhalmi bin Ajak, itu pelatih ya. Terima kasih diucapkan dan mudah-mudahan apa yang dibawakan pada hari ini ya akan memberi manfaat kepada tamu kita insya-Allah. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.